Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua peserta ke IFIM Webinar Series kali ketiga dengan tajuk Berfikiran Positif Sepanjang PKP. Saya Nur Syafiqah Muhammad Endra, moderator anda pada sesi kali ini. Seperti yang sedia maklum, Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia telah pun memasuki fasa ketiga yang mana dijangka akan berakhir pada 28 April 2020. Bersama saya pada kali ini untuk mengulas dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini ialah Dr. Syamsiah Mohamad. Izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita pada hari ini dengan lebih lanjut. Dr. Syamsiah Mohamad kini merupakan pakar pembelajaran dalam bidang syariah di Institut Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia, IPFIM. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat sebagai penyelidik kanan di International Sharia Research Academy for Islamic Finance, ISRA. Beliau memperolehi Sarjanah Muda Syariah dan Sarjana Syariah dari Universiti Malaya dan Dr. Falsafah dari University of Jordan. Beliau juga dilantik sebagai Ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia, Ahli Jawatan Kuasa Syariah Bursa Malaysia dan Ahli Jawatan Kuasa Syariah IBIM. Apa khabar Dr. Syamsiah? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, baiklah. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Syamsiah untuk menyampaikan pengisiannya. Dipersilakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Syafiqah dan pihak IPFIM kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi pada hari ini suatu yang amat penting bagi mereka yang kita semua yang sekarang ini masing-masing berada di rumah kita ya. Pertamanya saya doakan kepada semua dengan permulaan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga doa agar semua yang berada bersama saya pada pagi ini sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga pandemik COVID-19 ini akan berakhir dengan segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab bersegera agar kita dapat melalui kehidupan kita seperti biasa. Okey. Apa yang ingin saya bincangkan hari ini ialah yang berkaitan dengan berfikiran positif di sepanjang PKP. Okey, sebagaimana yang kita semua rasa sebelum PKP, sebelum perintah kawalan pergerakan ini, kita dapat pergi ke mana sahaja yang kita suka ya. Kita bebas untuk pergi berjumpa dengan kawan kita bebas untuk balik kampung, kita bebas untuk pergi beli apa saja, nak pergi ke mall ke ataupun nak pergi bercuti, semua kita bebas melakukannya. Tidak ada apa-apa sekatan dilakukan ya. Dan kebebasan ini merupakan satu nikmat yang saya yakin semua orang kan kita nak gambarkan kenikmatan kebebasan itu memang tak mampu dengan kata-kata sebenarnya. Dalam hati kita yang dapat kita dapat rasai kenikmatan kebebasan itu sebenarnya ya. Dan semua makhluk memang memerlukan kepada kebebasan sebenarnya. Bukan kita saja, bukan kita saja. Semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok sendiri pun kalau kita letak sekatan dan sebagainya, dia akan cuba keluar daripada sekatan tersebut. Dia akan cuba juga untuk berkembang, membesar dan sebagainya. Itu juga binatang ya, binatang peliharaan kita kalau kurung, dia akan cuba juga memujuk, merayu kita untuk keluar kan. Siapa yang bila kucing tu dia tahulah, kucing tu menggeser manja dan sebagainya untuk keluar, dan memang itulah nikmat kebebasan kepada manusia. Walau bagaimanapun kita tengok ya, bermula daripada 18 Mac hari itu ya, bermulanya PKP yang pertama, kita semua tidak boleh bergerak keluar melainkan dalam lingkungan 10 km sahaja untuk membeli barang keperluan. Mana keluar kita tu bersebat dan dihadkan kepada ketua keluarga sahaja. Ya, tidak bolehlah nak pergi berdua, nak bawa anak-anak semua berjalan, tak boleh. Semua yang lain kena duduk di rumah.
Jadi kita dapat merasai bahawa kita tidak seperti dahulu, pergerakan kita hanya terhad dalam lingkungan rumah sahaja. Okey, jadi bila kita menghadapi sekatan begini, bila Allah takdirkan kita terpaksa berdiam diri di rumah sahaja. Kalau keluar pun mungkin suami kita sahaja. Ya, kalau yang berkeluarga suami kita. Dan kalau kita bersama mak ayah kita, mungkin ayah kita sahaja ketua keluarga. Kita tak boleh senang-senang nak keluar. Memang tidak bebas. Jadi bagaimana kita mengambil sikap atau apa sikap kita? Apa perasaan kita apabila kita menerima dan dah dengar rumours macam ni, apakah kita rasa resah ataupun kita macam mana sebenarnya? Jadi kita cuma ada dua pilihan. Sama ada kita menerima arahan sekatan pergerakan ini secara positif ataupun kita menerimanya secara negatif. Semuanya bergantung kepada diri kita. Tetapi sebagai orang Islam, sebagai kita sebagai orang Islam ataupun yang bukan beragama Islam, perlu positif. Memang perlu positif. Dan mana kita memang diajar supaya perlu positif. Kenapa kita perlu positif? Yang pertamanya, bila kita mempunyai pemikiran yang negatif, kita akan stres. Kita akan merasa tertekan. Bila tertekan, kita dan kita tahu bahawa sebenarnya tekanan dan stres ini boleh mengundang pelbagai penyakit. Kita tak nak kita sakit. Kita tak nak dalam tempoh PKP ini, sebelum ni kita sihat dengan sebab kita berfikiran negatif, kita keluar daripada PKP, kita sakit, kita tak nak. Kita nak kita sihat. Dan juga bila kita berfikiran positif, kita akan sentiasa bahagia dan ceria. Kita tengok tak orang yang berfikiran positif, dia happy go lucky. Mari masalah tu, relax sahaja. Bagi dia, setiap masalah ada solutionnya. Dia terima secara positif. Buatlah macam mana. Orang buat macam mana kat dia. Dia sentiasa positif. Dan memang dia akan ceria. Sebab dia tidak memasukkan racun dalam diri dia. Bila kita berfikiran negatif, sebenarnya kita meletakkan racun dalam diri kita. So kita tak nak letak racun dalam diri kita. Kita nak yang baik-baik saja. Kita nak letakkan, kita kata, vitamin dalam jiwa kita. Okay? Kita tak nak masukkan dalam kepala kita, dalam rohani kita benda-benda yang negatif. Dan orang yang berfikiran positif ini sebenarnya tidak mudah kecewa. Kita tak akan rasa kecewa dengan duduk di rumah, kita terpaksa tidak ada kemudahan kursi nak bekerja, mungkin tidak ada kemudahan seperti di office. Di office mungkin kursi kita begitu empuk, meja yang selesa, aircon yang selesa misalnya. Kita tak akan kecewa untuk meneruskan hidup ini. Walaupun di level mana kita, di level yang tinggi ataupun sebagainya, kita tetap melihatnya secara positif. Bagi mereka yang mungkin, contohnya kita lihat orang yang selama ini dia boleh berniaga di pasar malam. Bagaimana dia menerima secara positif? Dia sudah ada klien dia, dia sudah ada customer dia. Regular customer dia. Dan masa inilah dia menggunakan kepandaian dia, macam mana dia nak memasarkan barang dia. Sebab tu hidup dalam kerangka, kita kata kita perlu hidup dalam kerangka yang kita ada. Bagaimana kita perlu develop sentiasa walaupun kita diletakkan dalam situasi mana sekalipun. Orang yang positif dia akan berjaya walau dalam apa-apa situasi sekalipun. Dan kesan apabila kita bersikap positif ialah mental dan fizikal kita akan sihat. Yang penting kita nak sangat, kita bukan nak saja fizikal kita sihat tapi mental kita sihat. Kalau mental kita tidak sihat, dia akan kesan kepada fizikal kita. Memang mental ini suatu yang perlu kita jaga. Dan untuk memastikan mental kita ni sentiasa sihat, kita mesti berfikiran positif. Dan berfikiran positif ini adalah kita kata intipati ataupun cernaan daripada apa yang ada dalam diri kita, iaitu sentiasa bersangka baik, husnuzon kepada Allah SWT. Kita yakin bahawa PKP ini tidak ditakdirkan kepada kita pada 2020. Tidak ditakdirkan adanya tersebarnya COVID-19 pada bermula pada akhir tahun 2019. Semuanya kita yakin bahawa ada hikmah di sebaliknya. Ada hikmah di sebaliknya. Jadi seterusnya kita masuk kepada bagaimana untuk kita kekal positif. Jadi yang pertamanya
kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kekal positif ni kita bersyukur. Sekarang kita berada bila Allah tetapkan, takdirkan kita hanya berada di rumah saja. Kita sepatutnya bersyukur. Bersyukur sebab apa? Pertamanya, bagi orang yang bekerja, pagi-pagi kan kita sentiasa kalut kan. Kalut nak sediakan anak pergi sekolah dengan anak yang nak pastikan hantar ke tadika dan sebagainya pada pengasuh dan sebagainya. Lepas tu nak bekerja, pergi pejabat, make sure sampai on time. Lepas tu nak pastikan kalau berlaku pula traffic jam, macam-macam ya, dan juga dekat tol beratur panjang. Kita syukur Allah bagi masa PKP ini untuk kita rehat sebenarnya. Rehat dalam erti kata kita tidak lagi bertembung dengan perkara-perkara yang selama ini cukup memenatkan kita. Alhamdulillah, kita berada dalam situasi Allah nak bagi kita relax sebelum kita bertemu Ramadan. Bagaimana Allah bagi ruang pada kita untuk bersama keluarga. Nikmat sebenarnya bersama keluarga. Betul tak sebelum ni kita bersyukur, sebelum ni kita tak ada masa untuk anak isteri kita. Kita tak ada masa pun untuk pokok-pokok kesayangan kita. Ya, okey. Yang kedua, bersabar. Kita perlu bersabar. Ya, kita perlu bersabar dengan segala ujian ini. Ya, kita perlu bersabar dengan kerana anak. Ya, dalam lingkungan. Ini latihan sebenarnya. Bila kita berada dalam rumah, banyak benda yang akan berlaku. Anak kita yang dah stres, dia akan melompat sana, melompat sini. Kalau anak yang besar-besar tak apa. Siapa yang anak dah besar-besar, dia lebih suka duduk bilik. Sebelum ni pun dia suka berkurung, lagi dia suka bila PKP dia suka berkurung kan. Jadi dengan kerana anak-anak kita sabar juga dengan dengan bos kita. Ya, bos pun dia kita sabar. Bos kita kata nak hari ni nak kerja siap, mesti ni kita sabar. Ya, kita sabar sebab banyak cabaran apabila kita bekerja di rumah sebenarnya, terutama bagi seorang isteri. Okey, seterusnya kita perlu memaafkan. Memaafkan ini penting ya. Sebab dalam tempoh PKP ni kita banyak benda yang kita nak handle. Banyak benda yang kita nak handle. Dengan handle rumahnya, dengan anak-anak yang pembelajaran e-learning kita nak kena tengok juga. Selama ni dalam tempoh kita di pejabat, kita biar sahaja guru dia yang handle dia. Tapi tidak, kita perlu pastikan kita bagi handphone pada dia. Mungkin dia tak belajar tapi dia buat kerja lain. Jadi kita nak kena tengok dia, kita nak tengok kerja kita nak tengok dapur. Dapur pun kena tengok. Sebab kita lah yang kena buat banyak. Jadi di sini kita bila berlaku contohnya kesilapan daripada sesiapa sahaja, rakan sekerja kita, suami kita ke ataupun isteri kita, kita memaafkan. Dalam tempoh ini kita jangan letak dalam hati kita, jangan nak marah orang, jangan nak apa. Kita maafkan. Kalau bos kita marah-marah, kita tak siap kerja, kita maafkan bos kita. Moga dengan kemaafan itu ia akan memudahkan lagi kita untuk menyiapkan kerja kita. Okay, dan seterusnya jangan lupa kita untuk berdoa, dan doa itu adalah senjata mukmin sebenarnya. Itulah senjata kita untuk memberikan kita terus kekal positif. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku jiwa yang kuat, ya, jiwa yang kuat, jiwa yang boleh bersabar dengan segala ujian. Ya, dan akhir sekali, pastikan kata-kata kita sentiasa yang positif. Untuk anak-anak kita, kita tidak kata, kita tak bertempik dia dengan satu perkataan yang negatif. Kita tak cakap pada dia, kenapalah awak ni degil sangat. Kita kata, anak-anak, kalau anak-anak yang baik, yang cantik, mama sayang, yang abi sayang, yang abah sayang, kita sama-sama duduk belajar dengan baik-baik. Mana kita positif, sentiasa positif, dan mana kita jangan bersungut. Kita jangan bersungut, alah susahnya lah dengan PKP ni, nak pergi sana susah. Jangan setting dalam kepala susah. Tidak ada susah sebenarnya. Kalau kita fikir sepanjang PKP ini, kita tak terputus bekalan. Alhamdulillah, Allah tak takdirkan kita terputus bekalan. Dan kita doa semoga bekalan makanan, keperluan utama itu dapat kita dapat memperolehinya. Alhamdulillah, kita setakat ini mungkin yang benar-benar terasa ujian besarnya ialah mereka yang makan gaji harian. Kita yang majikan, yang bayar bulanan, kita kerja kat rumah, kita tetap menerima gaji, sebenarnya kita perlu bersyukur. Ya, di samping kita kita fleksibel kat rumah nak buat kerja,
kita juga menerima gaji. Tapi di sana ada orang yang mungkin menghadapi ujian yang lebih besar. Okey, seterusnya yang terakhir, dalam tempoh PKP ini, bila kita berfikiran positif, kita perlu rebut 5 perkara ini sebelum 5 perkara. Dan bukan sepanjang PKP ini saja, sepanjang hidup kita. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan pedoman kepada kita dengan sabdanya yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit. Masa sihat sebelum sakit. Kita sekarang kalau kita tidak berada di hospital, mana kita berada di rumah kita, menjalankan kerja kita seperti biasa, bermakna kita sihat. Alhamdulillah. Jadi gunalah masa sihat kita ni untuk buat yang terbaik. Kita susun masa kita. Masa sihat inilah untuk kita beribadah. Selain daripada menunaikan tanggungjawab kita sebagai pekerja, selain menunaikan tanggungjawab kita sebagai isteri, ataupun selain menunaikan tanggungjawab kita sebagai suami ataupun sebagai anak dan sebagainya. Tapi kita tidak lupa masa sihat inilah kita guna untuk kita buat yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh reservekan masa sebelum kita masuk kerja, kita buat satu hari, kita dah susun jadual kita mesti hafal satu ayat Al-Quran misalnya. Satu ayat sahaja sehari. Tak apa, kita dah nak masuk kan. Sekarang ni kita nak masuk Ramadan. Kita dah dekat dah sangat dengan Ramadan. Mungkin selama ni kita pergi beriman kat masjid, kita memang pergi masjid. Kita tak payah kita yang menjadi imam. Kalau kita bukan imam kat masjid ataupun surau berkenaan. Di sekarang kita kena jadi imam. Why not kita hafal paling kurang satu ayat satu hari, dan kalau sepanjang tu kita dah buat bermakna Ramadan nanti, walaupun kita dapat 3 surah, tak apalah, dalam 8 rakaat tu baca je lah 3 surah tu, kalau itu yang kita mampu. Okey, buat yang terbaik daripada sebelumnya ketika kita sihat. Okey, dan seterusnya Rasulullah kata apa? Masa kaya sebelum datangnya masa sempit. Bila kita sekarang kita masih ada kewangan, kita masih ada duit, walaupun kita tak kaya, yang penting kita masuk kaya di sini masa kita ada sesuatu. Kita ada sumber pendapatan, berbuatlah kebajikan, bersedekahlah banyak-banyak, kerana ada di luar sana orang yang susah. Walaupun kita tak boleh pergi hantar sendiri, ada channel yang kita boleh sumbang kekayaan yang kita ada untuk membantu mereka yang susah. Moga dengan itu rezeki kita akan bertambah. Dengan rajinnya kita bersedekah, moga Allah terus mengampuni kita di dunia dan di akhirat. Dan seterusnya Rasulullah sebut apa? Masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Sekarang ni perasan tak, masa PKP ini Allah nak bagi masa kita banyak. Sebelum ni kita habis kat jalan raya. Kalau pergi 2 jam, balik 2 jam, 4 jam kita rugi masa di jalan raya. Tetapi dengan berada di rumah, work from home, bekerja di rumah, kita boleh menyusun masa. Pagi buat apa, pukul sekian buat apa, dan kita perlu ada disiplin masa di sini. Kalau kita tak ada disiplin, even kalau kita berkat pejabat pun, kita tak akan menjadi pekerja yang produktif. Kita tak akan gunakan masa yang kita ada dengan sebaiknya. Okay, dan seterusnya Rasulullah sebut apa? Masa mudamu sebelum datang masa tua. Bila kita dah tua, kita tak mampu dah nak buat kerja. Kita dah tak mampu nak buat ibadat banyak-banyak. Jadi masa muda inilah kita boleh membantu ibu bapa kita. Masa muda-muda ni lah, kalau anak-anak yang masih kuat tu, bantu ibu bapa. Bantu rakan-rakan dan adik-beradik kita. Sekarang ni kita berada dalam lingkungan adik-beradik. So bantu adik-beradik kita. Kita masih kuat. Kita masih kuat untuk membantu mak ayah kita apa? Membersihkan, mengecat rumah ke sebagainya. Gunakan masa. Bila tua kita dah tak larat nak buat benda-benda yang berat. Dan seterusnya akhir sekali masa hidup sebelum mati. Apabila kita meninggal dunia, kita tak akan mampu buat apa-apa lagi, dan memang dinyatakan dalam Al-Quran, apabila kita mati memang kita merayu untuk kembali. Kalau kita ni orang yang tak banyak buat amalan, kita merayu untuk kembali ke dunia untuk membuat amal. Tapi kita kena ingat masa PKP ini kita punya masa yang banyak, kita masih hidup, selagi kita bernyawa, buatlah yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk masyarakat, terutama, dan juga bukan saja untuk diri kita tu, bermakna untuk kita buat untuk Allah. Diri kita maknanya untuk diri kita apa? Untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Okey? Jadi saya rasa cukup setakat itu sahaja dulu perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian saya sebentar tadi.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Okey, dekat sini ada beberapa soalan daripada para peserta. Yang pertama, bagaimana bagi mereka yang memiliki ahli keluarga yang menghadap Ya, Syafiqah, saya tak boleh ulang? Kurang jelas. Assalamualaikum doktor. Salam. Soalan pertama kita dari partisipan. Bagi mereka yang memiliki ahli keluarga yang menghadapi penyakit seperti keburungan atau anxiety, bagaimana caranya kita boleh membantu mereka untuk kekal positif? Okey, ini berkaitan dengan yang ada kemurungan ya. Okey, orang yang mereka yang berada dalam keadaan kemurungannya di banyak tahap dia ya. Banyak tahap dia, satu tahap yang kalau peringkat awal kita masih boleh membantunya untuk kembali, mengembalikan dia menjadi ceria. Sebab orang yang murung sebenarnya dia sedih. Ada perkara yang membuatkan dia rasa down, rasa sedih dan rasa mana satu perasaan negatif ya. Sebab ada dalam dirinya suatu yang jadi kita perlu berbicara. Kita kalau ahli keluarga kita nampak dia cuma berkurung dalam bilik, kita jangan biarkan. Kita make sure, kita pastikan, kita bertanya khabarnya. Dan kita kalau kita melihat kelainan pada dirinya, dia tidak lagi berselera untuk makan, dia memang tak suka berbicara, kita cuba membuatkan dia bahagia. Kita cuba membuatkan dia ketawa. Kita cuba membuatkan dia tersenyum. Okey, sebab bila dia ketawa, dia tersenyum, dia akan mengeluarkan satu enzim yang positif. Ya, kita kena bantu dan sokongan keluarga. Sebab kadang kita cakap dalam PKP, mana yang ada bersamanya adalah keluarga ataupun mungkin juga kawan-kawan. Ya, kalau duduk di asrama misalnya, dia kenapa dia murung? Satu, dia memang tidak cukup duit. Keluarganya miskin misalnya. Dan dia stres dengan keadaan sekarang, dia nak belajar susah, dia lapar dan kita yang berada di sekeliling dia perlu kita kata perlu peka, perlu mengetahui kenapa dia menjadi. Kita kena bertanya. Kita mesti bertanya. Cuba menjadi mana kita bertanya supaya dia share dengan kita. Sebab orang yang murung ini kita perlu tahu kenapa dia menjadi begitu. Kita perlu tahu sebenarnya dalam hatinya ada apa. Apa yang dia risaukan. Jadi bila kita dapat tahu apa yang merisaukan dia, kita boleh membantu dia mampu. Dan insya-Allah ya, tu yang penting kita mencari punca kemurungan dia, kemudian kita membuat dia gembira. Bagaimana kalau puncanya adalah kewangan, kita cuba membantu dia. Kalau kita tak cuba dapat bantu, kita tak cukup duit, kita carilah orang-orang yang boleh membantu kita untuk membantunya. Ya. Jadi macam cara kita boleh buat. Yang penting kita kena support dia. Kita kena support dia dengan mengembalikan kembali keceriaan dia. Itu kalau diberikan yang dia masih lagi boleh berinteraksi dengan kita, masih lagi nak berinteraksi. Tetapi kalau sampai satu tahap yang kita kata kemurungan yang teruk, yang hanya yang mana doktor sahaja yang boleh merawatnya, yang perlu makan ubat dan sebagainya, yang ini perlu kita bawa berjumpa dengan doktor. Okey, ada soalan lain? Okey doktor, soalan yang kedua, bagaimana kita nak istiqamah?
Istiqomah. semasa PKP ni untuk berfikiran positif? Kita nak istiqomah. Jadi dia seperti yang seperti yang saya sebut sebentar tadi lah. Kita enam perkara tu. Kalau kita untuk kekal positif, ya kita perlu kekal positif yang tadilah seperti yang sebut tadi, kita perlu mempunyai sentiasa suka bersyukur. Kita memang sentiasa bersyukur dalam situasi apa sekalipun. Yang kita bersyukur. Kita berpada dengan apa yang ada. Ya, kalau sebelum ni kita dapat pergi ke mana dengan bebas, kita bersyukur walaupun kita hanya berkurung dalam rumah. Ya, bagaimana jadi dalam sepanjang PKP ini sebenarnya kita perlu menyusun masa kita supaya kita tidak macam kita rasa tak ada benda yang kita nak buat. Kerja kita hanya tidur dan bangun sahaja. Akhirnya kita nak tengok movie pun kita dah malas, dah jemu dah, nak menghadap TV malas, nak menghadap handphone malas. Kita pelbagaikan aktiviti di rumah. Pagi buat apa? Pagi menghadap Quran. Mesti mula-mula permulaan hidup kita, mesti bermula kita dengan Allah. Bangun subuh, lepas tu kita baca Quran, kemudian buat apa dia, kerja, tugasan. Kalau buat kerja-kerja kita. Okey, rehat tengah hari buat apa, pergi ke dapur. Kita ada susunan jadual kita. Ada masa kita kata okey waktu ni makan, waktu ni berjemaah, solat berjemaah dan sebagainya. Jadi ini makna bila kita seorang yang ada disiplin masa, kita bersyukur dengan kekangan kekangan tempat yang kita ada dalam rumah semata, so kita boleh kekal positif, istiqamah untuk positif ini apabila kita pandai menyusun masa selain daripada 6 perkara yang saya sebut tadi. Dan kita kena ingat bahawa untuk kita kekal positif ini, kita jangan anggap kita ni berkurun seolah kita tidak boleh keluar. Jasad kita tidak boleh keluar, tetapi kita boleh berjumpa dengan mak kita. Dengan kemudahan teknologi, kita tetap boleh berbual dengan mak kita. Kita tetap dapat memandang muka mak kita. Ya, begitu juga kita dengan kawan-kawan kita. Kita rindu kawan-kawan pejabat kita. Kita boleh berbual dengan diorang melalui secara maya dengan kemudahan teknologi yang ada. Jadi bila kita sebab tu dalam situasi mana pun kita berada, untuk kita kekal positif ni, kita perlu cari penyelesaian. Kalau kita rasa macam boring, macam mana kita nak hilangkan keboringan kita itu? Okey, kita rasa kita perlu petang-petang ni kita nak dengar ceramah. Okey, kita susun. Saya nak menambahkan ilmu kita. Kita nak menambahkan kita kata ilmu dan juga nak beri motivasi pada diri kita. Bukan sahaja motivasi pada orang, tapi diri kita. Jadi kita buat apa yang kita suka. Waktu-waktu yang kita perlu hiburan, kita tengok movie-movie yang memberi manfaat pada kita, yang boleh menghiburkan. Kalau yang lelaki selama ini boleh main football ke futsal ke apa, mainlah game yang boleh makna menghilangkan keboringan. Makna kita susun masa kita. InsyaAllah kita boleh kekal positif. Ada soalan lain? Okey doktor, soalan seterusnya daripada Puan Zuraina. Berkatkah rezeki apabila kita culas dalam membuat kerja dari rumah dan tidak berdisiplin dengan penggunaan masa? Okey. Sama ada kita di pejabat ataupun di di rumah, sama ada kesan dia sama. Kalau kita tidak amanah di pejabat dan juga tidak amanah di rumah, memang pendapatan kita, gaji yang kita terima tu tak berkat. Cuma di rumah ini dia lebih fleksibel. Kalau di pejabat memang kita akan masuk kerja, kita akan punch card ke atau whatever lah yang digunakan di mana-mana office. Kemudian kita masuk kata 8.30 dan sampai kata 5.30 atau pukul 5 macam tu kan. Mana cukup 8 jam. 8 jam sehari. Jadi di rumah pula kita tidaklah bekerja secara 8 jam berterusan. Mungkin kita tak mampu dan memang tak boleh sebab di rumah kita banyak tanggungjawab. Kita banyak tanggungjawab. Yang penting kita jangan culas. Culas maksudnya walaupun di rumah kita ada disiplin masa kita. Okey, kita tahu banyak kerja yang kita nak buat. Terutama para isteri, ibu yang ada anak kecil. Memang cabaran dia besar. Kalau anak-anak dah besar tak apa. Kita suruh je dia buat kerja masing-masing, kita fokus kerja. Kita boleh fokus kerja. Tapi dalam masa yang sama kita perlu masak. Dalam masa yang sama kita perlu settlekan anak-anak, kita keperluan anak-anak. Jadi
flexibility tu ada, cuma dalam menunaikan amanah ini kita kalau kita kurang, kalau kita biasanya kalau kat office kita kerja 5:30 balik rumah dah. Tapi kat rumah oleh kerana kita tahu kita banyak tadi tak cukup masa, kita mungkin boleh cover malam ataupun boleh cover pada waktu-waktu lain yang bukan waktu kita kata bekerja seperti biasa, waktu biasanya waktu kerja, office hour. Jadi di sinilah terletaknya. Di rumah ni saya tidak melihat kalau orang yang dia bekerja tu secara fleksi, tidaklah 8 jam setengah, saya tidak melihat dia seorang yang tidak amanah. Selagi mana dia menunaikan kerja dia, dia siapkan kerja dia dan dia ganti dan bos dia puas hati, dia perform, output dia bagus, walaupun dia tak duduk 8 jam setengah di depan komputer atau buat kerja dan sebagainya, dia merupakan seorang yang memang amanah dalam kerja dia. Ya, yang penting kerja dia siap on time. Bila bos kata nak macam ni, dia siapkan. Okey? Walaupun sambil mungkin masa dia buat kerja tu, dia selesaikan masalah dia dengan klien dia, masa tu dia tengah menyusukan anak. Nampak tak? 2-3 kerja dalam masa yang sama. Mungkin kalau kat office tidak begitu keadaannya. Yang penting kerja siap. Walaupun mana kita di sini amanah dalam menunaikan kerja. Kalau bos kata perlu siapkan hari ini, siapkan hari ini. Baik grup bos kata saya nak hari ini, kita siapkan hari ini. Okey? Jadi begitulah cara kita bekerja di rumah. Kita tak boleh nak kalau nak kata straight 8 jam, itu adalah suatu yang bagi saya sukar untuk diamalkan di rumah sebab ada banyak tanggungjawab di rumah, terutama masa PKP ini. Lain work from home ketika bukan PKP sebab anak kita kat sekolah, suami kita mungkin kat sekolah, kita seorang sahaja di rumah. So masa tu kita boleh fokus pada kerja. Tapi di musim PKP ini kita banyak tanggungjawab, kena ada multitasking dan di sinilah bos kena faham. Yang penting kerja siap. InsyaAllah berkat segala pendapatan kita. Okey doktor, soalan yang seterusnya. Semenjak PKP ni banyak pun isu-isu keganasan yang berlaku dalam keluarga. Pada pendapat doktor, apakah punca-punca yang membawa kepada isu keganasan ni? Okey, sebenarnya keganasan keluarga ini bukan sahaja berlaku di musim PKP. Sebelum ni pun memang berlaku juga. Cuma mungkin bila semuanya berkurung di rumah, tidak boleh menangani perasaan dengan baik. Macam tadilah, bila dia sentiasa berfikiran negatif, dia tidak boleh nak memaafkan. Contohnya suami, dia tidak boleh nak memaafkan isterinya yang tak pandai masak. Sekarang ni sebelumnya suami nak makan kat luar. Bila balik tengok-tengok isteri ni tak pandai masak, masak tak sedap. Ini punca tidak bersyukur. Bila tak bersyukur, kalau orang yang tak bersyukur dia akan marah orang. Tapi kalau orang yang bersyukur, orang yang suka berkata dengan baik, dia akan kata pada isterinya, dia kata masakan awak sedap tapi kalau awak cuba yang terbaik lagi, saya lagi suka. Bagi kata-kata positif. Begitu juga isteri. Bila suami suruh pergi kedai, suami tak pernah pergi kedai sebelum ni, semua kita yang membeli, pergi pasar, suami cuma tunggu dalam kereta, kita yang pergi beli. Bila kita suruh suami beli, dia tak pernah kenal lengkuas, dia tak pernah kenal halia, dia tak pernah kenal kunyit. Apatah lagi benda-benda yang complicated yang nak buat kek dan sebagainya. Birthday anak tetap nak raih, birthday suami tetap nak raih. Kita pesan pada dia suruh pergi beli. Sebab dia sebagai ketua. Bila dia tersilap beli, maknanya kita jangan marah. Kita jangan marah. Jadi sebenarnya dalam tempoh PKP ini, punca berlakunya kerana kita tidak bersyukur, kerana kita sukar untuk memaafkan orang. Suami buat silap, maafkan. Kalau tak maafkan, kita akan bergaduh. Nampak tak di musim PKP ini banyak benda yang belajar. Suami banyak benda yang dia belajar, isteri banyak benda yang belajar. Jadi bila kita, maknanya semuanya bertitik tolak daripada berfikiran positif. Bila suami tersilap melakukan, kita maafkan. Kenapa? Ini dia dalam proses pembelajaran. Bila isteri tersilap, suami maafkan. Bila anak-anak tersilap, kita maafkan. Sentiasa kita positif. Kita sentiasa positif. Yang menjadi
kita kata keganasan dalam rumah tangga apabila kita tidak bersikap untuk memaafkan, memahami, menerima kekurangan orang. Bila kita terlalu ego. Sikit salah pun kita tak boleh terima. Jadi itulah yang akan menjadi punca keganasan. Ya. Wallahualam. Doktor, soalan seterusnya daripada Puan Nora Syikin. Bagaimana kita hendak terus tabah ketika berjauhan dengan ibu yang kita tahu bersendirian di rumah menjelang Ramadan? Okey, Ramadan tak lama lagi kan. Okey, jadi mak jauh ya. Kadang-kadang saya baca juga suami terpisah daripada isteri. Masa nak balik masa PKP yang pertama hari tu kan dekat cuti sekolah. Dia post isteri dan anak dulu. Suami tak balik lagi. Tapi bila dah sekat nak balik dah tak boleh. Jadi terpisah dengan Ramadan, dengan raya. Kita tak tahu lagi berapa lama PKP. Jadi macam mana kita nak menghilangkan rasa sedih ni? Itu saya kata perlu positif. Kita masih boleh berhubung dengan mereka melalui telefon, memberi semangat, motivasi pada mak kita, dan sebagainya. Kita tidak terputus hubungan sebenarnya. Jasad kita sahaja yang tidak boleh bertemu. Tetapi kita masih boleh bertemu dengan mereka secara maya. Kita masih boleh berbicara dengan ibu kita. Kita masih boleh melihat ibu kita. Kita masih boleh melihat segala-galanya melalui kita kata video call dan sebagainya. Itu juga dengan suami kita bila terpisah jauh. Masanya lah selama ni bila duduk bersama mungkin kita rasa asyik nak bergaduh je dengan suami. Bila jauh kita mula rindu. Dan inilah kita muhasabah, masa untuk kita muhasabah betapa berertinya orang-orang ini dalam hidup kita. Ya, masa inilah kita boleh merasakan betapa anak-anak kita yang sekarang ni mungkin duduk kat asrama yang tidak boleh balik. Kita rasa betapa bahagianya anak-anak ini. Sebab tu anak-anak kita kata dalam tempoh ini kita jangan marah anak dia nak melompat kenapa. Kita cool, kita nasihat dengan baik, bukan kita marah, kerana itu akan menambah stres diorang. Dan untuk ibu di kampung, kita kirimkan. Kita boleh bersama dengan ustazah, saya boleh hadiahkan untuk ibu saya. Tidak ada masalah untuk kita mengirim. Sekarang ni banyak benda yang kita boleh order dan kita kirimkan untuk ibu kita. Birthday ibu kita nak buat kejutan. Kita apa? Online. Buat segalanya secara online. Tidak ada yang menghalang kecuali kita je tidak boleh sampai ke kampung. Itu cara kita menghilangkan kesedihan ibu. Walaupun dia dia tak dapat memeluk kita, tidak dapat bercakap secara berdepan, dengan kita video call, dengan kita kirim apa yang dia suka, insya-Allah kita pun rasa gembira, ibu kita pun rasa gembira, begitu juga dengan suami kita dan juga anak-anak kita, insya-Allah. Ada lagi soalan? Okey doktor, itu saja soalan yang diajukan oleh para peserta. So, terima kasih Dr. Syamsiah. Maka bolehlah kita simpulkan daripada pengisian sebentar tadi bahawa sesungguhnya kebebasan adalah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai hamba yang diuji, kita hendaklah sentiasa berfikiran positif, berhusnuzon, kerana setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Terima kasih sekali lagi kepada panel kita Dr. Syamsiah dan peserta-peserta IKFIM Webinar Series kali ketiga. Jangan lupa sesi kita yang akan datang bersama Encik Abdullah Harun pada hari Khamis ini. Kepada para peserta, jika anda berminat untuk mendapatkan program-program IKFIM, bolehlah melayari laman web IKFIM online kerana terdapat banyak program yang kita tawarkan kepada semua peringkat masyarakat. Seterusnya, kami mohon untuk anda mengisi borang penilaian program yang akan di-emailkan kepada anda selepas ini. Terima kasih semua dan selamat berjumpa lagi. Saya akhiri sesi kita pada hari ini dengan hashtag penjarakan sosial, hashtag kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.